So saya bagi detail sikit lagi tentang hibah takaful. Hibah takaful itu bermaksud ialah apa kita kata kafalah bermaksud menjaga, menjamin, memelihara. Takafala bermaksud saling menjaga, saling menjamin dan saling memelihara. Maka takaful adalah satu perjanjian di antara peserta dengan peserta takaful yang lain beserta dengan syarikat pengendali takaful tu. So dia adanya satu perjanjian bahawasanya jika peserta yang lain menghadapi musibah, maka kita hendaklah membantu, kita menjamin kerugian ataupun kerosakan yang mungkin terjadi. Itu konsep takaful. So dia sudah pun ada perjanjian. Maka bila kita mencarum RM150 dalam takaful, sebenarnya kita mencarum sebahagiannya dalam akaun kita, sebahagiannya dalam akaun tabarruk. Kita sudah dermakan. So bila kita nak mencarum tu, jangan kita duduk ingat, oh ini aku carum untuk masa depan aku. Bukan. Kita mencarum dalam takaful, kita niatkan ini aku menderma wajib. Menderma wajib supaya caruman itu tidak lapse. Supaya caruman tidak lapse. Kita menderma secara wajib. So duit itu dimasukkan dalam akaun akaun bersama. Dia ada akaun peserta dan dia ada akaun bersama. So konsep tu, itulah konsep takaful. Dia punya definisi takaful dan konsep. Dan konsep takaful ni sebenarnya dia tidak bercanggah dengan Islam lah, sebab kita memang tidak boleh berdiam diri, kita memang diminta supaya berusaha. So antara usahanya ialah kita meletakkan duit dalam satu tabung bersama supaya peserta yang lain dibantu oleh tabung ini. Kan? Memang baguslah takaful ni. Kata saya masuk hospital dulu pun 88,000. Kalau tak ada benda-benda macam ni, nanya saya nak bayar duit sendiri. So saya bayarnya RM125 sebulan je daripada tahun 2008. Saya masuk 2017, 11 tahun selepas mencarum. So so memang konsep tu tak ada masalah. Konsep tu tak ada masalah. Itulah yang sepatutnya ada lah pada mana salah satu perancangan ekonominya perlu ada akaun takaful lah, supaya kecelakaan kita tadi dibantu oleh peserta-peserta lain yang sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian kita peserta yang bersama ni. So cuma dia menjadi advance apabila jadual 10 Akta Kementerian Kewangan Islam 2013 ini membenarkan manfaat takaful itu dihibahkan. Manfaat tu. So itu menjadi isu. Manfaat itu belum lagi dapat. Tetapi manfaat itu sudah pun menjadi hak. Maka hak itu adalah sudah pun wujud semasa hidup. Itu. Sebab kita bagi hibah ni semasa hidup. Maka apa yang masa hidup? Masa hidup adalah hak manfaat takaful. Hak itu sudah pun wujud semasa hidup. Sebab hak itu sudah dijamin mengikut perjanjian. Maka itulah yang dihibahkan. Bukannya hibah takaful tu hibah duit selepas mati tu. Hibah hak manfaat yang hak tu sudah pun wujud semasa hidup. Jadi hibah takaful ni hibah semasa hidup, jangan hibah selepas mati. Tapi duit manfaat takaful tadi dia terkeluar daripada harta pusaka dan ini terjamin kerana adanya statut, adanya jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. So ciri-ciri dia adalah hibah tu dibayar daripada dua akaun peserta dan akaun khas peserta, akaun yang dikatakan tabarruk tadilah. So berhak mendapat manfaat apabila meninggal ataupun mengalami keingatan kekal. Pemberi berhak menarik balik hibah. Sebab penerima tak kabul pun dan penerima tak tahu pun dia menjadi penerima hibah dalam barang beneficiary hibah. So ini betul-betul berdasarkan mazhab Maliki yang melihat hibah adalah akad tabarruk, dia bukan akad jual beli. Kita dah pergi ke sampai itu. So kita dah talfiq, kita dah deviate daripada mazhab asal kita lah untuk hibah takaful sahaja sebab dia sudah ada statut. Ini perbincangan sebelum hibah takaful ini dikanunkan lah. Tapi sekarang pun ada lagi geng-geng pondok yang duduk bahas ni. Walaupun kita kata kalau dah kerajaan menerima pendapat tersebut, kita follow ajalah pendapat ulil amri, benda dah jadi konun. Tapi kalau nak bahas, dia orang bahas. Dia orang kata ini bukanlah hibah sebab ini adalah bersifat gift in future. Sedangkan mensyaratkan sesuatu hati hibah yang akan datang,
syarat itu adalah terbatal. Kerana dia bahas mengikut mazhab Syafi'i, memanglah terbatal, tidak berlaku qobat. Memanglah kalau mengikut mazhab Syafi'i, qobat itu adalah aqdul luzum, akad yang mesti ada pada hibah, sedangkan mazhab Maliki mengatakan qobat itu aqdun nufus, aqdun nifas. Akad itu adalah qobat itu adalah syarat pelaksanaan. Syaratun nufus. Syarat pelaksanaan, dia bukan syaratul luzum, dia bukan syarat yang wajib ada. Dia ada syarat pelaksanaan. Maknanya hibah adalah sah tanpa qobat. Sebab qobat berlaku selepas mati pun tak apa. Macam tu. Sebab itulah hibah tanah bercagar boleh mengikut mazhab Maliki sebab cukup syarat selepas mati. Pelaksanaan saja, qobat tu bukannya syarat luzum. Macam tu. So dalam hibah ni, hibah takaful ni, qobat memang tak ada. Tetapi sah kerana dia mengikut mazhab Maliki yang melihat qobat adalah syarat pelaksanaan, bukan syarat sah. Mana sah hibah walaupun tak ada qobat. Itu mazhab Maliki. Mana qobat itu ditangguhkan pelaksanaannya. So kita tak perlu bahaslah yang hibah takaful kerana dia dikawal oleh Akta Permandangan Kawalan Islam Januari 10. Dan sebenarnya takaful ni saya nak sebutnya, kita ada 3 cara. Kita ada 3 cara, sama ada lantik penama sebagai wasi, lantik beneficiary sebagai hibah takaful tadi, beneficiary hibah, ataupun kita bagi hak manfaat kepada pemegang serah hak di bawah penyerahan hak mutlak, dipanggil absolute assignment. Ini saya tanya ni orang takaful, saya tanya Dr. Abdul Hadi, penasihat syariah di Etika. Saya kata, apa salah penderafan undang-undang ni tak pandai? Sedap saya kata tak pandai, saya sedap je bahagian nak menyoal pun, supaya dia mudah faham. Sebab kat sini melantik penama sebagai wasi Seksyen 2 P, maknanya 4/2, melantik beneficiary sebagai hibah persyarat ni Seksyen 2 maknanya 4/1. Kenapa pemegang serah hak pergi kepada Seksyen 7? Patutnya Seksyen 4/3 je lah, P 4/3, barulah betul cara susun. Saya komen tu je sebenarnya. Sebab saya jadi pening, kenapa penderafan dibuat seolah-olah yang ketiga ni berasingan pula pada ni, sedangkan peserta takaful mempunyai 3 pilihan. Tapi dia jawab sedap juga. Berarti dia boleh bekerja kat situ tu kan. Dia jawab sedap dia untuk cover kan. Dan dia tak ada masalah pun bila kita menafsirkan Akta Permandangan Kawalan Islam tu cara penderafan saja, yang saya pun pernah terlibat dalam penderafan ni, bukan senang nak draft sesuatu undang-undang ni. Tapi inilah maksud penderafan itulah. Mana kita boleh buat melantik beneficiary sebagai beneficiary hibah, ataupun kita lantik penama sebagai wasi, ataupun kita bagi manfaat tu, kita serah hak terus saja kepada satu pihak. Selalunya kepada syarikat amanah, ataupun kita serah hak juga kepada bank. Boleh juga kalau kita adanya personal loan ratusan ribu ataupun kredit card 200,000, 300,000, kita boleh serahkan absolute assignment kepada bank supaya bank itu lebih terjamin, sebab dia tak ada diikat dengan cagaran hak tanah contohnya. So kita boleh ikat security itu kepada pihak bank dengan kita menyerahkan polisi takaful tadi, penyerahan hak mutlak. So ini perbezaan dia. Sama ada melantik wasi. Kalau kita lantik wasi, kena bagi kepada lah manfaat takaful tadi, ataupun melantik beneficiary hibah, tapi penerima hibah bebas menggunakan. Kalau dia jolilah, sedikit berisiko. Tapi kalau kita buat penyerahan hak, maka kita ikat penerima serah hak tadi dengan surat ikatan amanah. So ini adalah, ataupun kita boleh jadikan itu sebagai security pinjaman kepada penerima serah hak. Itu sebenarnya hibah takaful. Yang dikatakan hibah, sebenarnya saya ceritakan tentang takaful itu sendiri. Cuma hibah ni salah satu kat sini lah. So hibah takaful itu adalah satu pembaharuan undang-undang yang berlaku secara berani di Malaysia lah, yang kita patut puji lah bagi saya, sebab dia telah membawa satu manfaat apabila mungkin satu kajian sudah dibuat, dan inilah yang dikehendaki oleh peserta takaful, iaitu menggunakan atau beramal dengan hibah rukbah. Cumanya dia jadi masalah apabila
kita nak jadikan hibah yang lain pun macam hibah takaful juga. Sedangkan yang lain tak ada statut. So ini saya dah cerita juga hibah amanah takaful tadi. So disebabkan hibah takaful ni terlalu dia punya promosi, sehingga akan menyebabkan masyarakat pula salah faham. Menyebabkan jadi pula hibah selepas mati. Ini ejen takaful lah ni yang saya duk hentam ni. Ejen takaful yang tersalah marketing ni. Dia duk cerita hibah selepas mati lah. Oh, bila ada hibah takaful semua pesaka selesai. Hibah takaful untuk bayar hutang. Jadi macam seolah-olah menyetik takaful tu mengharapkan kematian. Sebab mati lebih baik daripada polisi tu tamat. Sebab polisi tamat dapat sikit je, kalau mati sebelum polisi tamat lagi banyak dapat. Jadi macam tu pula. Padahal kita tak boleh mengharapkan kecelakaan bila kita masuk takaful. Sebab kita menyedekahkan duit kita setiap bulan tu. Jadi hibah takaful tu bagus dah, tapi cara promosi tu menyebabkan salah faham yang berlaku. Dan ini yang banyak saya kritik juga lah tentang ejen-ejen yang over sangat.